Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama dengan cikgu hari ini, Cikgu Yuzaimi bin Yasin, Guru Baharu Sekolah Kebahasaan Meraga Beris. Anak-anak 5 IPA Prisma yang cikgu kasihi, cikgu akan mengajar subjek sejarah menggantikan Cikgu Nuriza yang telah mengajar kamu sebelum ini. Perkenalkan, salam perkenalan daripada cikgu kepada semua murid-murid yang cikgu kasihi. Jadi, cikgu akan mengajar subjek sejarah tahun 5. Yang mana pada hari ini kita akan fokus kepada topik yang ketujuh, iaitu Yang di-Pertuan Agong Teras Kedaulatan Negara. Adakah anak-anak bersedia? Sebelum tu cikgu nak tanya, adakah anak-anak sudah makan semua? Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya, apa yang kita nak pelajari pada hari ini anak-anak adalah berkait dengan Yang di-Pertuan Agong. Jadi, perkara yang perlu kita fokus sebagai objektif kita pada hari ini perlu anak-anak semua ketahui. Yang pertama, kita nak menyatakan atau mengetahui, lebih tepat menyatakan kedaulatan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara. Itu adalah objektif yang pertama yang perlu anak-anak kuasai di hujung PDPR kita pada hari ini. Manakala objektif yang kedua yang nak kita sama-sama capai adalah menyatakan 5 langkah pemilihan Yang di-Pertuan Agong di Malaysia. Bagaimana? Okey, untuk itu, sebelum kita pergi kepada permulaan pengajaran kita pada hari ini, suka juga cikgu jelaskan ada beberapa sukses kriteria atau kriteria kejayaan yang perlu anak-anak ikuti supaya langkah-langkah tersebut membolehkan kita mencapai objektif yang cikgu sebut tadi. Yang pertama, kita akan melengkapkan peta pokok, peta IT yang melibatkan 3 badan kerajaan yang dipayungi Yang di-Pertuan Agong. Okey, itu adalah kriteria kejayaan yang pertama. Manakala kriteria kejayaan yang kedua yang perlu kita sama-sama buat adalah melengkapkan peta alir IT bagi menjelaskan 5 langkah pemilihan Yang di-Pertuan Agong di Malaysia. Bagaimana langkah-langkah untuk memilih Yang di-Pertuan Agong di Malaysia hari ini. Okey, so benda ni semua kita akan pastikan kita akan capai di penghujung nanti. Okey? Okey semua, sekarang cikgu nak tanya, apakah anak-anak Prisma mengenali gambar yang cikgu paparkan ni? Okey, cikgu ambil masa, cuba kenali siapakah gambar yang cikgu maksudkan. Okey, siapa boleh jawab? Siapa tahu siapakah gambar yang tertera di sebelah cikgu ini? Okey, siapa ya? Okey, bagus. Okey, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riyatullah Al-Mustafa Billah Shah Ibni Ali Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustaqim Billah. Okey, itu adalah nama beliau. Dan siapakah beliau? Okey, beliau adalah Yang di-Pertuan Agong yang kita maksudkan. Okey, tapi anak-anak semua, bagaimana kita nak mengetahui kedudukan Yang di-Pertuan Agong dalam negara kita? Siapakah baginda? Okey, so baginda kalau ikut pada carta dia, kedudukan baginda adalah orang yang paling atas, paling utama dalam negara kita, yang dipanggil ketua utama bagi negara kita Malaysia. So, baginda Yang di-Pertuan Agong adalah orang nombor 1 yang patut kita ketahui, dan di bawahnya ada 3 badan yang utama. Okey, kalau kita tanya, bukankah Perdana Menteri itu orang yang jadi nombor 1 dalam politik negara? Okey, ya, di dalam politik, di dalam demokrasi, kita ada Perdana Menteri. Tapi di mana kedudukan Perdana Menteri, menteri-menteri dan juga
orang politik yang telah dipilih oleh masyarakat ataupun komuniti kita. Okey, siapa dan di mana? Okey, untuk cikgu jelaskan sekali lagi bahawa di atas sekali puncak dia punya payung yang paling tinggi adalah yang di-Pertuan Agong, ketua utama bagi negara kita. Di bawahnya ada 3 struktur yang lain. Okay, yang pertama adalah Badan Perundangan. Manakala yang kedua adalah Badan Eksekutif. Dan yang ketiga adalah Badan Kehakiman. Ketiga-tiga ini adalah pilihan rakyat yang buat semasa pilihan raya. Okay? Anak-anak kena faham bahawa yang paling atas itu peneraju dia adalah yang di-Pertuan Agong. Okey, diikuti dengan 3 bidang tadi, 3 badan tadi, termasuk Badan Kehakiman. Okey, tuan-tuan, anak-anak yang cikgu kasihi sekalian. Okey, bagaimana kita nak mengetahui bahawa badan-badan itu memainkan peranan? Okey, kalau kita tengok, okey, cikgu tunjukkan gambar dekat sini. Badan yang pertama iaitu Badan Perundangan. Okey, gambar yang tertera pada buku teks kamu itu menunjukkan bahawa merujuk kepada bangunan parlimen. Jadi di sanalah kita menggubal undang-undang yang kita guna pakai di negara kita. Sebut Badan Perundangan ini sebenarnya bukan mudah untuk membuat sesuatu undang-undang untuk dipatuhi. Jadi sebelum membuat undang-undang ni perlu ada satu badan yang kita panggil Badan Perundangan yang terdiri daripada menteri-menteri dan juga ahli-ahli Dewan Parlimen. Jadi di situlah, okey, di situlah bermulanya perbahasan sehingga mencapai satu-satu keputusan dalam menggubal undang-undang. Namun ianya masih lagi duduk di bawah peneraju utama iaitu yang di-Pertuan Agong. Tetapi diberi kuasa kepada Badan Perundangan iaitu ahli-ahli parlimen untuk menentukan apakah bentuk undang-undang yang sesuai. Jadi di bawah itulah, di bawah Badan Perundangan inilah terdirinya Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, menteri-menteri kanan dan sebagainya. Okey, begitu juga dengan Badan Eksekutif. Okey, Badan Eksekutif kalau kita lihat adalah satu rumpun, satu kumpulan yang akan menerajui kerajaan yang telah dipilih. Yang mana kalau kita lihat dalam buku teks itu, ia merujuk kepada bangunan yang indah yang berada di Putrajaya. Okey, ia melaksanakan dasar-dasar yang diluluskan. Apabila Badan Perundangan meluluskan satu dasar dan perundangan, jadi bagaimana ia nak memastikan bahawa dasar-dasar itu dilaksanakan dan diluluskan, okey, perlu dirujuk kepada Badan Eksekutif ini. Okey. Dan yang ketiga, Badan Kehakiman, yang mana badan ini bertujuan dan ia berfungsi sebagai badan yang akan mentadbir tentang keadilan secara saksama. Okey, jadi biasanya mahkamah akan menentukan unsur-unsur ataupun isu-isu atau kes-kes yang dibahaskan itu berteraskan perundangan yang kita sebut tadi. So, kekuatan, kelancaran dan kemampuan serta keadilan akan tercipta seandainya tiga-tiga ini berjalan secara harmonis, berjalan secara jelas dan ia mesti diketahui dan dinaungi oleh Yang di-Pertuan Agong tadi. Okey, itu pengenalan dan juga pengetahuan yang perlu anak-anak faham apakah bidang-bidang yang terdapat di bawah Yang di-Pertuan Agong selaku ketua negara kita. Okey, harap anak-anak jelas tentang 3 badan induk yang berada di bawah kepimpinan atau naungan baginda Yang di-Pertuan Agong. Okey? Boleh faham? Okey, good. Okey anak-anak, seterusnya kita pergi kepada objektif yang kedua di dalam penerangan yang cikgu telah jelaskan tadi. Okey, cikgu harap boleh bersedia, boleh meneruskan pelajaran kita pada hari ini, yang mana pada kali ini, pada fokus yang kedua ini, kita nak mengetahui
bagaimana sebenarnya langkah-langkah untuk kita menjadikan ataupun mengisytiharkan bahawa ini adalah Yang di-Pertuan Agong yang baharu. Siapakah dan bagaimana pelantikan atau tabalan yang hendak dilaksanakan untuk menentukan siapakah di antara raja-raja Melayu yang berada dalam negara kita ini dipilih sebagai salah seorang Yang di-Pertuan Agong. Okey. So anak-anak kena faham, kita ada 9 orang sultan, okey, yang menjadi ketua kepada negeri-negeri. Dan daripada 9 orang ini akan dipilih satu untuk menjadi Yang di-Pertuan Agong dengan suatu kadar masa tertentu, 4 tahun hingga 5 tahun. Okey, kemudian dia akan rotate balik, dia akan pusing balik. Okey, bagaimana kita nak melantik Yang di-Pertuan Agong yang baharu? So, anak-anak yang cikgu kasihi, kita kena tahu ada langkah-langkah dia. Tak boleh nak orang cakap saya nak orang ni, saya nak Yang di-Pertuan Agong orang ni. Tak boleh. Yang pertama, syarat dia mesti dalam kalangan raja-raja Melayu. Okey, so yang pertama bagaimana? Pemilihan Yang di-Pertuan Agong dibuat melalui undian sulit oleh 9 orang Raja Melayu dalam Majlis Raja-Raja. Jadi apabila 9 orang ini, dia masing-masing meletakkan siapa yang kita nak calonkan untuk fasa ini ataupun kali ini. So masing-masing akan memberi nama. Okey, siapa yang dia nak? Raja Terengganu, okey, Sultan Terengganu, Sultan Pahang, okey, sultan mana-mana negeri yang lain. Okey. Dan akhirnya dia akan buat pemilihan. Dia akan lihat berapa orangkah yang menyokong untuk lantik orang ni. Berapa orang yang lantik hari ni. Dan akhirnya kita dapat, okey, penama yang pertama contohnya, okey, Sultan ni. Okey, itu yang pertama. Maksudnya, dia ada satu pemilihan untuk dibuat bagi menentukan siapakah Yang di-Pertuan Agong yang dipersetujui. Okey, yang pertama. Yang kedua, Majlis Raja-Raja tadi, kumpulan yang ada raja-raja itu, mengisytiharkan, okey, nama raja atau sultan yang terpilih sebagai Yang di-Pertuan Agong, kan? Okey, yang pertama tadi dia buat, okey, undian sulit, tak boleh bagi tahu orang ni siapa. Kemudian yang kedua, dia akan mengisytiharkan siapa nama, macam cikgu cakap tadi, siapa nama yang telah terpilih yang kita nak lantik sebagai Agong. Okey. Yang ketiga, surat pengesahan pemilihan Yang di-Pertuan Agong dihantar kepada Dewan Rakyat dan Dewan Negara mengikut jadual ketiga Perlembagaan Persekutuan. Di mana perginya hasil dapatan tadi? Dia akan hantar kepada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Okey, bukan senang buat pemilihan, kemudian hantar pula kepada Dewan Rakyat. Kemudian apa yang berlaku selepas itu? Perkara yang keempat ialah Perdana Menteri mengeluarkan kenyataan akhbar mengenai keputusan pemilihan jawatan Yang di-Pertuan Agong. Bila sampai ke Dewan Rakyat, Dewan Negara, Perdana Menteri dan juga Kabinet, dia akan tengok, oh inilah nama Sultan yang telah dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Kemudian diambil nama tu, diisytiharkan dalam kumpulannya, kemudian diwawarkan kepada media dan juga akhbar. Jadi disitulah mana pengisytiharan berlaku. Dan kemudian yang kelima, yang terakhir dalam langkah itu, Yang di-Pertuan Agong tadi melafazkan sumpah dan juga ikrar dan menandatangani surat sumpah memegang jawatan dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja. So, itu adalah proses dia. Akhir sekali, dia ada satu proses yang besar mungkin dibuat, pertabalan Yang di-Pertuan Agong. Akan biasanya dia disiarkan dalam media dan juga televisyen dan sebagainya lah. Jadi kita boleh tengok bagaimana proses ataupun bagaimana majlis angkat sumpah yang cikgu maksudkan itu dalam perkara kelima, perkara terakhir. Jom kita tengok.
keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandaria binti Almarhum Al-Mutawakil Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Hadirin di pohon berdiri. Di kiri dan kanan, pengawal tombak dan nafiri. Semua di pohon duduk. Keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong dengan tiupan Datuk nafiri dan Paduka bak Maharaja dipalu Lela Raja menghadap dan memohon perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk memulakan istiadat pertabalan. Memulakan istiadat, Datuk Paduka Maharaja Lela akan memohon perkenaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk memulakan segala adat istiadat pertabalan pada pagi ini. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik pohon diampun. Patik pohon limpah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda tuanku untuk patik memulakan istiadat pertabalan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda tuanku sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16. Ampun tuanku, titah dijunjung. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia telah memberikan perkenan untuk istiadat dilangsungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia
Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, maka inilah diisytiharkan bahawa istiadat pertabalan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 dizahirkan sekarang. Datuk Paduka Maharajalela mengadap dan memohon perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk membawa masuk Al-Quranul Karim dan alat-alat kebesaran istiadat pertabalan ke Balairung Seri. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik pohon diampun. Patik pohon limpah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda tuanku untuk patik membawa masuk Al-Quranul Karim dan alat-alat kebesaran bagi istiadat pertabalan ke dalam Balairung Seri. Ampun tuanku, titah dijunjung. Hanya selepas mendapat limpah perkenan tuanku, barulah Datuk Paduka Maharajalela berundur meninggalkan majlis penghadapan dan keluar dari Balairung Seri bagi membawa masuk naskah Al-Quranul Karim beserta alat-alat kebesaran untuk meneruskan istiadat pertabalan di Balairung Seri. Ini merupakan suatu simbolik yang begitu penting apabila istiadat diteruskan dengan membawa masuk naskah Al-Quran, simbolik kepada kemuliaan dan kedudukan tinggi Islam sebagai agama bagi Persekutuan Tanah Melayu dan juga Malaysia kemudiannya. Dan ia juga simbolik sebagai kedudukan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selaku Ketua Agama Persekutuan dan mendaulatkan kedudukan Islam sebagai agama yang menjadi rujukan di dalam Persekutuan Malaysia. Istiadat pertabalan dibawa masuk ke Balairung Seri. Datuk Paduka Maharajalela mengadap dan memohon perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk mempersembahkan Al-Quranul Karim. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik pohon diampun. Patik pohon limpah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda tuanku untuk patik mempersembahkan Kitabullah Al-Quranul Karim. Ampun tuanku, titah dijunjung.
akan dimohon kepada Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agong untuk Datuk Paduka Maharajalela mengambil naskah Al-Quranul Karim berserta dulang daripada Datuk Penghulu Istiadat dan menyembahkannya kepada Bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Singgasana. Difahamkan juga daripada pihak Istana Negara bahawasanya Al-Quranul Karim ini juga mempunyai simboliknya yang tersendiri dan signifikasinya kerana Al-Quranul Karim inilah juga yang turut ada sewaktu istiadat pertabalan Ayahanda, Paduka Ayahanda dan juga Ayahanda Mentua Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Raja Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ini syarat yang begitu penting terhadap beri pentingnya kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan apabila mendahului seluruh alat kebesaran diletakkan mushaf Al-Quranul Karim sebagai alat kebesaran yang terbesar, yang tertinggi, yang terutama, yang mana alat kebesaran lain terdiri daripada keris kerajaan, juga terdapat surat perisytiharan dan juga warkah ikrar yang telah pun diarak masuk diketuai oleh Datuk Paduka Maharajalela seketika tadi. Al-Quranul Karim diletakkan di atas rihal yang disediakan. Seketika nanti Datuk Paduka Maharajalela akan menghadap dan juga memohon perkenaan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk membawa menghadap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membacakan pengisytiharan. Selit kanan Datuk Paduka Maharajalela menghadap dan memohon perkenan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang bersama Ketua Pegawai Pentadbir. Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir bin Mohamad Perdana Menteri untuk membaca warkah perisytiharan. Patut membawa menghadap Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir bin Mohamad Perdana Menteri Malaysia seraya membacakan warkah perisytiharan. Ampun tuanku, titah dijunjung. Bismillahirrahmanirrahim. Bahawa inilah dimasyhurkan kepada sekalian orang serta penduduk negara Malaysia, iaitu Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja telah memilih ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah sebagai Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada hari, waktu dan saat yang gilang gemilang ini, maka Sri Paduka Baginda ditabalkan menaiki takhta kerajaan menjadi terus negara bagi Malaysia dengan bergelar ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16. Surat pengisytiharan dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, mana selepas ini akan disusuli pula dengan
persembahan keris kerajaan yang merupakan alat kebesaran Melayu yang utama dalam istiadat pertabalan, lambang kebesaran dan kekuasaan. Okey, macam mana anak-anak dah tengok video tadi? Itu adalah gambaran bagaimana majlis itu berlangsung pada kedudukan yang 5. Majlis pertabalan dan peristiharan itu berlaku. Okey, jadi cikgu pasti perkara yang kita pelajari daripada tadi menepati 2 objektif yang cikgu nak kamu fahami. Okey, yang pertama kedudukan yang di-Pertuan Agong di dalam negara. Okay, orang nombor 1 menjadi penaung, sebab di dalam kita punya perlembagaan kita menyatakan bahawa negara kita adalah negara demokrasi berperlembagaan. Maksudnya institut diraja itu masih menjadi keutamaan dalam organisasi utama negara. So, itu yang pertama. Yang kedua, kita nak menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk memastikan pemilihan yang di-Pertuan Agong. Dah kita jelaskan dan kamu telah tengok bagaimana dalam video tadi. Okey. Jadi, di hujung ceritanya setelah kita faham 2 perkara yang cikgu nak kita sama-sama laksanakan. Yang pertama, merujuk kepada catar alif. Okey, yang cikgu cakap tadi. Okey, catar alif itu ada pada buku teks kamu muka surat 93. Okey, kamu boleh tengok buku teks itu, kamu tengok apa dia punya latihan sedikit untuk mengingatkan kita tentang langkah-langkah untuk melantik yang di-Pertuan Agong. Okey, ada 5 langkah itu. Kamu boleh salin balik dalam buku tulis kamu. Bagaimana catat alih dia. Dia ada nak panah tau. Yang pertama apa? Selepas yang pertama, pergi kepada yang kedua. Kemudian pergi pada yang ketiga. Keempat dan akhirnya yang kelima. Boleh tulis ataupun salin dia punya catat itu di dalam buku tulis yang kamu ada. Okey, itu yang pertama. Kerja kamu yang kedua adalah menggunakan buku aktiviti latihan pengukuhan 7. Okey, 7. Okey, aktiviti pengukuhan 7 pada muka surat 43, iaitu pada latihan A. Okey, di situ kamu perlu melengkapkan catat. Nyatakan 3 badan yang berada di bawah ketua negara kita yang di-Pertuan Agong itu. Siapa? Badan apa tadi? Badan yang pertama, badan yang kedua dan badan yang ketiga. Cikgu yakin kamu memang mampu buat sebab kamu dah faham apa yang cikgu maksudkan tadi. So, selamat mencuba. Jadi, untuk kali ini, kita akan berhenti dekat sini. Cikgu akan lihat dan semak hasil kerja kamu. Kita akan berjumpa lagi insyaAllah pada minggu hadapan untuk mengetahui dan mengenali serta menghayati sejarah negara kita demi menjadikan kita ini seorang murid yang beridentiti negara dan juga menjadikan kita lebih berintegriti. Okey, sayangkan negara. Okey, dan pada tahun ini sesuai dengan Malaysia Perhati. So, sama-sama kita menjaga dan juga memberi perhatian kepada rakan-rakan kita bagi menangani COVID, insyaAllah. So, cukup untuk hari ini. Assalamualaikum. Bye-bye.